Allah tidak memberi alasan, apa-apa alasan lagi kepada seseorang yang telah diperlewatkan ajalnya hingga sampai kepada umur 60 tahun. Seterusnya riwayat daripada Abu Hurairah, katanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hati orang tua terus muda terhadap dua perkara, dalam dua perkara, dalam cintakan dunia dan dalam panjang angan-angan ataupun harapannya, dalam panjang keinginannya. Diriwayatkan dari Anas, katanya Rasulullah SAW bersabda, anak Adam membesar, manusia membesar, dan membesar juga bersamanya dua perkara. yakni anak Adam ataupun manusia membesar bersama-sama dua perkara, yaitu yang pertama hubbul mal, kasihkan harta benda. Yang kedua tulul umur, mahukan umur yang panjang. Ini bab amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Berhubung dengan perkara ini ada riwayat dari Sa'ad. Diriwayatkan dari Mahmud bin Ar-Rabi', beliau berkata bahawa beliau masih lagi ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingat juga Rasulullah telah menyembur kepadanya air dari mulutnya yang Rasulullah hirup dari telaga yang terdapat di kawasan perumahan mereka. Qala Mahmud bin Ar-Rabi' berkata, saya telah mendengar Itban bin Malik Al-Ansari, kemudian salah seorang Bani Salim, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi kepadaku pada waktu pagi, lalu bersabda, tidak ada seorang hamba pun datang pada hari kiamat dalam keadaan dia mengucap la ilaha illallah semata-mata kerana Allah, melainkan Allah akan haramkan neraka kepadanya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin apabila aku telah mengambil sesuatu yang disayanginya dari dunia, kemudian dia tidak mengharapkan apa-apa, kemudian dia ihtasabahu, yakni menghadapinya dengan tabah, dengan sabar, illal jannah, selain dari syurga. yakni tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin apabila aku mengambil sesuatu yang disayanginya dari dunia ini, kemudian dia sabar, menghadapi dengan sabar, melainkan syurga. Itu saja balasannya. Ataupun kalau kita nak terjemah, nak ambil mafhum dia, hanya syurga balasan bagi hambaku yang mukmin, yang mana apabila aku mengambil sesuatu yang disayanginya dari dunia, dia tabah ataupun sabar menghadapinya. Boleh juga. Baik, kita tengok dulu. Kita tengok pula apa ni sani, apa baca sani, Kitabur Riqaq. Sebelum Kitabur Riqaq itu baru ni tak ada sebut apa nama ni bara'ah ikhtitam itu. Bara'ah ikhtitamnya ada beberapa lah. Di antaranya sesiapa yang ingat nama Allah tu dengan baik, dia pasti masuk syurga. Nak masuk syurga tu isyarat kepada mati lah. Situ satu. Yang kedua, kalau kita nak ambil hak bawah lagi, babul mau'izah sa'atan ba'da sa'atin. Sa'ah isyarat kepada saat yang mencemaskan, saat yang mencemaskan.
saat yang mencemaskan itu ialah mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk dan keluar. Itu adkhulu fa ukhriju ilaikum sahibakum. Di situ pun ada juga situ. Yang ketiga, yang keempat lah, yaitu pada perkataan karahiyatas sa'amah alaina. Sa'amah mana kerana takut kami jemu. Sa'amah itu kalau dengan hamzah, kalau tidak ada hamzah samah, sam maknanya mati. Seperti orang Yahudi kata kan, dia beri salam kepada Nabi, assalamualaikum, sam. Itu pun isyarat kepada mati juga. Itu ada beberapa tempat lah. Seterusnya kita malam ni nak masuk ke dalam bab baru. Bab ni Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq ini penting. Dalam kitab Jami', salah satu yang terkandung dalam kitab Jami' ialah Riqaq. Bab ni mesti kena ada. Baru orang panggil kitab tu kitab Jami'. Seperti macam Sahih Bukhari ni Jami', kitab Jami'. Pasal apa? Kitabur Riqaq pun ada juga. Selain daripada 7 perkara yang lain, iaitu pasal akidah, soal hukum hakam, adab, dan macam-macam lagi, fitan, gapo semua tu. Ini adalah satu juzuk yang penting daripada kitab hadis. Setengah-setengah ulama dia buat kitab suku, cerita tentang riqaq, mengumpulkan hadis-hadis berhubung dengan perkara ni lah. Dia buat kitab suku. Dalam istilah kemudian dia guna zuhud. Ulama-ulama guna zuhud. Ini maknanya begitulah. Maknanya begitu. Tetapi dia lebih luas lagi daripada makna zuhud itu. Makna perkara-perkara ataupun hadis-hadis yang boleh melembutkan hati kita. Itulah yang dimaksudkan dengan Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq ini hampir-hampir juga sama dengan tasawuf lah. Tasawuf, apa yang diajarkan dalam tasawuf itu, yang ditekankan dalam tasawuf, iaitu pasal ni ar-riqaq ataupun pasal zuhud itu. Kalau kita nak ambil kira dari sudut tu, maka ini adalah bahagian tasawuf di dalam kitab hadis. Yang ni dia menimbulkan kesedaran kepada seseorang tentang diri dia, hakikat dia, tentang dunia ni, hakikat dunia ni, tentang umur kehidupan ini, berkait dengan perkara-perkara itu. Berkenaan dengan kelalaian, betapa manusia ni tertipu dalam kehidupan dia, semua terkandung di dalam Kitabur Riqaq ini. Dan kalau orang baca hak ni, letak depan hak ni, hati dia akan jadi lembut. Yang ni mudah menurut lah, mudah menurut. Kalau buat apa-apa tak payah ancam dengan hukum, dengan siksaan, dengan apa, cukup sebab hati dia sudah lembut, dia boleh terima yang lain-lain. Itu Kitabur Riqaq. Nabi SAW bersabda, la aisha illa aishul akhirah. Tiada kehidupan yang sebenar selain dari kehidupan akhirat. Itu nak cerita. Jadi kehidupan dunia ni walaupun nampak nyata, jelas, kepada orang-orang yang menikmatinya, dia berasa real lah, tidak mimpi, bukan khayalan, bukan mimpi, nyata. Tetapi sebenarnya bukan lagi kehidupan yang sebenar. Bukan lagi kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenarnya, kalau nak kata dari segi suka, dalam dunia ni bukan tempat dia. Di akhirat jugalah yang suka sungguh. Kalau dalam dunia ni suka, tidak suka sepenuhnya. Dia ada juga duka, ada juga ancaman kalau dalam dunia. Kalau sedap, dia tak ada sedap pakai dunia ni. Kalau kita kata sedap makan, setakat kenyang, pas kenyang tak ada lah. Kalau makan lagi dia jadi kau tak sedap pula, jadi kau sakit pula. Begitulah. Yang lain-lain, kalau kita nampak suka lah, suka kahwin, kita kata suka kahwin. Dia sebalik tu, berapa banyak tanggungjawab, susah payah, beban,